Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Bukhari terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita masih baca Kitabul Iman. Sekarang ni hadisnya hadis yang ke-16 dah. Bab yang ke-16 dalam kitab Iman tu, bab yang ke-16. Babul haya'u minal iman. Babul al-haya'u minal iman. Babul al-haya'u minal iman. Bab yang ke-16 ni, malu adalah sebahagian daripada iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Tujuan tajuk bab ke-16 diadakan. Sebab apa tajuk ni, haya' ni, malu sebahagian daripada iman. Melalui tajuk bab ini dan beberapa tajuk bab selepasnya juga Imam Bukhari bermaksud matlamat utama Imam Bukhari menolak pendapat golongan Murji'ah, liberal lah, kita kata lebih kurang liberal ni, yang mengatakan tiada sebarang kaitan di antara iman dan amalan. Tu tujuan utama Imam Bukhari. Dia cuba buktikan sekian banyak amalan yang disebut oleh Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sebahagian daripada iman. Jadi semua tu kait dengan iman belaka. Amalan-amalan ni, malu kau apa ni, banyak kau lah. Ucapan perbuatan semua tu sebahagian daripada iman. Walaupun ada di antaranya mungkin hanya merupakan bahagian pelengkap atau penyempurna iman sahaja, namun itu tak merupakan sebahagian daripada iman juga. Imam Bukhari juga mahu menjelaskan bahawa pada dasarnya orang tidak mempunyai perasaan malu tidak akan beriman. Dia tak ada malu, tak beriman. Gitu lah. Okey, lepas tu hadis ni. Hadis ke-24 ni. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a min al-iman. Hadis ke-24 ada Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami katanya, Malik meriwayatkan kepada kami daripada Ibn Shihab daripada Salim bin Abdullah daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah lalu di hadapan seseorang lelaki Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu dah. Nasihat tak boleh malu kali dah. Tak boleh malu dah. Nasihat tentang malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia, kerana sesungguhnya malu adalah sebahagian daripada iman. Itulah hadis semua sekali lah. Cuma sekarang ni kita nak baca biografi dulu lah. Jadi Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, katanya Malik meriwayatkan kepada kami daripada Ibn Shihab Az-Zuhri lah, daripada Salim bin Abdullah. Siapa dia Salim bin Abdullah? Berkata Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau ialah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani. Kunyahnya ialah Abu Umar ataupun Abu Abdullah. Abu Umar ataupun Abu Abdullah. Salim adalah salah seorang tokoh tabi'in yang disepakati tentang kehebatan, kezuhudan dan keimamannya. Imam je. Bukan imam, dia imam je dah. Ketua agama. Beliau terbilang sebagai salah seorang daripada 7 orang fuqaha. Al-fuqaha us-sabi'ah. Al-fuqaha us-sabi'ah. Jadi ada 7 fuqaha tu. Termasuklah Salim bin Abdullah bin Umar ni. Yang menjadi rujukan di Madinah. 7 orang tok guru fiqh besar di Madinah. Dari salah seorangnya Salim bin Abdullah bin Umar. Sayyid bin Musayyib berkata, anak Abdullah bin Umar yang paling menyerupainya ialah Salim. Jadi paling alim serupa dengan Abdullah bin Umar ni, Abdullah bin Umar ni ialah Salim lah. Cucu pada Umar Al-Khattab lah. Dan anak Sayyidina Umar yang paling menyerupainya ialah Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab yang dekat serupa anak alim dengan Umar. Cucu dia pula iaitu Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Okey, sanad hadis yang paling sahih menurut Ishaq bin Rahawai ialah Az-Zuhri daripada Salim daripada ayahnya. Ni mengikut Ishaq bin Rahawai kalau kira sanad emas dah. Serantai yang sanad emas yang paling hebat, paling sahih ialah Az-Zuhri daripada Salim daripada ayahnya, daripada Ibn Umar lah. Tu paling sahih. Abdullah bin Umar sangat sayang kepada anaknya yang bernama Salim ini sehingga menjadi buah mulut orang ramai lah. Kalau berjumpa di tengah jalan,
Abdullah akan mencium Salim. Walaupun setelah Salim dewasa pun kecium anak dia. Jatuh Salim ni. Dan beliau selalu berkata, adakah kamu tidak berasa pelik orang tua mencium orang tua? Nah, mencium. Nah, tak pelik lah. Imam Malik berkata tidak ada orang yang melebihi Salim dalam kezuhudan yang menyerupai kezuhudan para sahabat. Beliau hanya memakai baju berharga 2 dirham saja. Itu Salim. Salim meninggal dunia di Madinah pada tahun 106 Hijrah. Solat jenazahnya diimami Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Jadi khalifah ni orang hebat, tegur juga. Jangan kita baca sejarah nampak jahat-jahat khalifah ni. Khalifah Hisham bin Abdul Malik ni semaya jenazah Salim. Orang berjuruh juga lah ni. Orang baik juga. Habis itu datang Salim. Dan Salim bin Abdullah daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah lalu di hadapan seorang lelaki Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Maksudnya ialah dia menasihati saudaranya agar tidak terlalu malu. Oleh kerana hadis ini adalah hadis yang ringkas, maka maksudnya tidak begitu jelaslah kalau kita baca hadis ini saja dah. Untuk mengetahui maksudnya dengan lebih tepat dan lebih jelas, perlulah dirujuk kepada hadis yang lain dapat menjelaskan maksudnya. Begitulah cara memahami hadis. Kepada sehadis, pakai belakang tengok hadis lain tak ada. Imam Bukhari sendiri di bawah bab Al-Haya mengemukakannya dengan lebih lengkap. Berikut adalah hadis berkenaan. Ini Bukhari juga tapi lebih lengkap di tempat lain. Bab Al-Haya. Haddatsna Ahmad bin Yunus, haddatsna Abdul Aziz bin Abi Salamah, haddatsna Ibn Shihab an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atabu fil haya'i yaqulu innaka la tastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Bermaksud pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan seorang lelaki yang sedang dicela kerana sifat malunya. Yang mencela seperti berkata, engkau malu sehingga merugikanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada pencelanya, biarkanlah dia kerana sungguhnya malu adalah sebahagian daripada iman. Gitulah hadis lebih lengkap, lebih jelas kita kata dah. Maksud orang tu menasihat tu nasihat tak beri malu sangat gitulah. Lepas tu kata maka Rasulullah SAW bersabda biarkan dia kerana sungguhnya malu adalah sebahagian daripada iman. Perbezaan di antara hadis yang ke-24 dengan hadis yang ke-9 mengenai malu. Walaupun Imam Bukhari telah mengemukakan sebuah hadis yang maksudnya lebih kurang sama dengan kandungan hadis ini, tetapi hadis sebelumnya disentuhnya secara sepintas lalu sahaja. Kali ini secara lebih lanjut lagi Imam Bukhari hendak mengisyaratkan melalui hadis ini bahawa iman bukanlah sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan kesan-kesannya. Ini kerana sifat malu adalah sesuatu yang amat berkait rapat dengan amalan. Jadi nampak malu tu nampak sipu-sipu tak kita tanya kita. Zahir lah tak. Seorang itu hanya malu untuk melakukan sesuatu bukan menyembunyikannya. Maka yang menjadi sebahagian daripada iman itu adalah amalan. Sifat malu juga berbeza-beza antara seseorang dengan seorang yang lain. Ada orang yang amat pemalu. Ada juga yang sederhana malunya. Dan tidak kurang juga yang amat kurang sifat malunya. Ini menunjukkan wujudnya perbezaan dalam sifat malu. Dan ini ia mensyaratkan kepada perbezaan tahap keimanan seseorang yang memiliki sifat terpuji ini. Sehingga boleh dikatakan kepada seorang yang langsung tidak memiliki sifat malu sebagai orang yang tidak beriman. Tak langsung tak malu, tak beriman lah dah. Kerana pada hakikatnya seseorang yang tidak beriman itu langsung tidak mempunyai perasaan malu apabila ia tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu bersyukur kepada Tuhan penciptanya sendiri, Tuhan penciptanya yang memberikan segala nikmat kehidupan kepadanya. Sikap mengenal budi juga sepatutnya ditunjukkan kepada Rasulnya. Seorang utusan Allah yang telah menyerahkan jiwa dan raga demi menyelamatkan umatnya daripada terjerumus ke lembah kesyirikan. Kena budi lah. Sepatutnya dah. Nabi SAW menjelaskan sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Maka tidak menjadi suatu perkara yang patut dibimbangkan sekiranya seseorang itu mempunyai sifat yang baik ini. Walaupun mungkin agak keterlaluan pada pandangan setengah pihak sekaligus tidak menyenangkan mereka sifat malu ni. Jadi sifat malu yang berlebihan tidaklah menjadi sesuatu yang bercanggah dengan syarak dan perlu dibimbangi. Sebaliknya sifat malu yang berkurangan itulah yang sepatutnya lebih kita bimbang. Ini kerana sifat malu
merupakan benteng yang kokoh bagi seseorang daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Masyarakat akan terdedah kepada perkara-perkara negatif sekiranya sifat ini terhakis daripada jati diri komunitinya, masyarakatnya. Walau bagaimanapun, sifat malu tidak seharusnya dibiarkan keterlaluan dan berlebih-lebihan sehingga mengongkong seseorang itu daripada melakukan perkara kebaikan yang lain. Itulah sebabnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji perempuan-perempuan Ansar. Kerana perasaan malu yang ada pada mereka tidak pernah menghalang mereka daripada bertanya tentang ilmu agama. Kata beliau, kata Aisyah dah. Ni'man nisa'u nisa'ul ansari lam yamna'hunnal haya'u ay yatafaqqahna fid din. Bermaksud sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Perasaan malu tidak pernah menghalang mereka daripada mendalami ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibn Khuzaimah, Ibn Majah dan Ibn Hibban. Pembahagian perasaan malu. Para ulama hadis telah membahagikan perasaan malu kepada dua jenis, iaitu malu tabi'i dan malu syar'i. Malu tabi'i ni, tabi'at lah, jadi tabi'at biasa lah manusia. Bermaksud sebab malu semua jadi yang terdapat pada manusia. Perasaan malu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah malu syar'i, bukannya malu tabi'i lah. Kita bukan cerita malu tabi'i, malu syar'i lah, ikut agama ni. Sesetengah perasaan malu sudah pun ada dalam jiwa-jiwa mereka sesuai dengan fitrah semula jadi kejadian manusia lah. Tapi sesetengah yang lain pula tidak. Fitrah dia pun jadi bertukar. Ada masyarakat tidak menganggap memalukan jika kaum wanitanya mendedahkan pusat masing-masing dah. Ada masyarakat India agak apa dah. Masyarakat India misalnya menganggap wanita mereka yang memakai sari sebagai sudah sangat-sangat sopan dah. India ni pakai sari tu sampai dah. Padahal pusat-pusat mereka masih lagi terdedah kepada umum. Maka itu berarti secara tabi'inya mendedahkan pusat bukanlah merupakan sesuatu yang memalukan di kalangan masyarakat mereka. Begitu jugalah dengan pendedahan kepala atau rambut dan seumpamanya. Ianya bukanlah sesuatu yang memalukan bagi manusia sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah syariat datang, ia mengajar manusia bahawa seseorang wanita yang beriman itu haruslah menutup bahagian-bahagian tertentu daripada tubuhnya yang dipanggil dalam istilah syariat sebagai aurat. Perasaan malu yang diterapkan oleh syariat sebenarnya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang dianggap malu oleh akal, oleh fitrah. Manusia yang suci. Kalau fitrah suci ni sebenarnya tak nak pusat malu lah dah. Nampak pusat dah. Jadi fitrahnya asli ni memang ikut supana syariat. Perasaan malu untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat misalnya tetap ada pada mukmin yang sejati meskipun ia berada di satu tempat yang tidak dapat disaksikan oleh orang lain. Oleh kerana perasaan malu itu merupakan asas yang penting bagi iman, maka ia secara umumnya terpuji sebagai salah satu perasaan yang baik. Malu juga secara umum lah dah. Malu juga dianggap sebagai anak tangga pertama untuk menjelaskan kepada masyarakat Bukit Islam agar mereka mudah memahami konsep keimanan kepada Allah apabila mereka sedar dan akur bahawa setiap budi dan jasa itu mestilah disyukuri. Gambaran sebenar sifat malu dimaksudkan dalam agama Islam ialah sebagaimana yang dihuraikan oleh Rasulullah SAW sendiri melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Sunan Tirmizi lah. Di hadis ini itu di bawah ini. An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqul haya. Qala qulna ya Rasulullah inna lanastahyi walhamdulillah. Qala alaysa dhaka walakin al-istihya'a minallah haqqul haya an tahfaza ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfaz al-batna wa ma hawa wa tadhakkaru al-mauta wal bila ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Maksudnya daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya lah, sebenar-benar malu dah. Kata Ibn Mas'ud lagi, maka kami berkata, wahai Rasulullah, alhamdulillah kami memang malu kepada Allah. Baginda berkata lagi, bukan begitu sifat malu kepada Allah yang aku maksudkan. Akan tapi malu yang sebenar-benar malunya kepada Allah ialah apabila kamu menjaga kepalamu dan apa yang terkandung dalamnya, dalam kepala dah. Kamu menjaga perutmu dan isi kandungannya. Kamu mengingati kematian dan kebinasaan tubuh badanmu. Orang yang mahu ke akhirat pasti akan meninggalkan perhiasan dunia.
Sesiapa yang bersikap demikian, sebegitu, berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu dah. Abu Tammam dalam Diwan Hamasahnya telah menukilkan 3 rangkap syair yang cukup bermakna dalam menggambarkan kedudukan perasaan malu dalam kehidupan manusia. Idza lam takhshan afiya aqibatal layali wa lam tastahi fasna' ma tasha'u. Fala wallahi ma fil aishi khairun walad dunya idza dhahabal khaya. Ta'ishan المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى. Apabila engkau, maksudnya apabila engkau tidak bimbang menerima akibat malam-malam itu dan engkau tidak malu, maka engkau boleh melakukan apa sahaja yang engkau kehendaki. Tidak, demi Allah, sesungguhnya tidak ada apa-apa kebaikan dalam kehidupan ini, dan tidak ada apa artinya kehidupan ini jika tidak ada lagi sifat malu. Seorang itu akan hidup dengan baik selagi ada sifat malu pada dirinya. Batang pokok akan terus hidup selagi ditutupi kulitnya. Pentingnya sifat malu pada orang mukmin. Betapa pentingnya sifat malu dalam diri seorang mukmin dapatlah anda perhatikan dalam sejarah iblis yang mula-mula menggoda manusia. Hasil godaan pertama iblis ialah mendedahkan aurat Adam dan Hawa. Tu start mula-mula dah. Suatu keadaan yang amat memalukan. Memalukan manusia lah. Sangat memalukan manusia. Nabi Adam dan Hawa telah berjaya ditelanjankan oleh iblis. Dan itulah strategi pertama iblis dalam menggoda manusia. Tujuannya ialah untuk menghilangkan sifat malu mereka, sifat malu manusia ni. Inilah juga strategi yang digunakan oleh musuh-musuh Islam hingga ke hari ini. Dalam usaha menanggalkan iman masyarakat Islam, mereka mempromosikan, orang kafir Gapon ni mempromosikan segala kempen pergaulan bebas dan fashion-fashion yang mendedahkan aurat agar sifat malu mereka terhakis. Dengan itu mudahlah kepada umat Islam melanggar batasan-batasan syariat yang lain satu demi satu. Lihat untuk semua perbincangan di atas, Fathul Bari jilid 1 muka 74 hingga 75, Umdatul Qari jilid 1 muka 71 hingga 177, Irsyadus Sari jilid 1 muka 105, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 76, Al-Kawakibud Daruri jilid 1 muka 120 hingga 121, Al-Tadih jilid 2 muka 106, Al-Abwab wat Tarajim jilid 1 muka 361 hingga 362, Kashful Bari jilid 2 muka 129 hingga 101, Nasrul Bari jilid 1 muka 261 hingga 262, Tafatul Qari jilid 1 muka 233 hingga 234. Habislah bab yang ke-16. Dah. Lepas ni bab ke-17. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.